Puan-puan muslimin muslimat sungguh menyayat hati. Bila sampai sini hati tu tersayat dan dirobek-robek. Kita berada di satu wilayah yang namanya Khalil. Gelaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, wattakhazallahu Ibrahim Khalil. Itu firman Allah. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Khalil ni dia lebih dekat daripada sahabat. Yang sangat rapat dengan Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kita perasaan sanggup untuk menghadapi ujian dan cabaran yang pasti bila musafir, dan kita sanggup untuk menghadapi ketakutan sebab memang ada kebimbangan untuk kita masuk ke Palestin dan sebagainya. Jadi Allah berikan rasa sanggup walaupun kita orang biasa, bukannya pejuang mengangkat pedang, orang biasa, tapi Allah pandang, Allah tetap pandang. Itu yang kita rasa satu nikmat yang sangat tinggi sebenarnya, yang sangat hebat. InsyaAllah Ustazah, Ustazah nak bawa saya ke mana ni? Saya nak bawa Ustazah jalan. Ni adalah batu tapaknya di mana Rasulullah naik ke Mi'raj. Alhamdulillah, dan saya nak bawa Ustazah jalan kat bawah batu ni. Ustazah. Indahnya. Ni Tempat ni terbuka untuk lelaki dan perempuan. Ya, saya. Masya Allah, boleh naik atas ni. Boleh? Zikir, baca Quran. Boleh baca Quran. Tuan-puan sekalian, yang kelihatan seperti gua ni sebenarnya kita berada di bawah Batu Dome of the Rock. Saya adalah ruang solat yang kita berada tadi. Nanti kita akan naik balik. Kita akan naik ke atas. Subhanallah. Masjid Qubbatus Sakhra. Tujuan Qubbatus Sakhra yang selalu kita tengok dalam gambar, dalam video, dalam dokumentari mesti tunjuk yang kubah emas ni kan. Qubbatus Sakhra ni tujuan utama adalah untuk menjaga ataupun untuk menjadikan tempat di mana batu yang dikatakan ingin mengikuti Nabi ketika Mi'raj, tetapi Nabi menahannya daripada terus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibangunkan Qubbatus Sakhra ini supaya kekallah terjaga batu ini dan kawasan Nabi Mi'raj ini. Subhanallah, kita sedang berada di tapak di mana di sinilah tempat terakhir Nabi Isa alaihi salam makan. Makan yang terakhir Nabi Isa sebelum ke Jabal Zaitun. Dan daripada Jabal Zaitun itulah Nabi Isa diangkat ke langit. Kita panggil tempat ni Last Supper for Nabi Isa. Kalau kita tengok Ada mihrab. Ada mihrab yang mana itu menuju kepada kiblat. Kemudian masih dikekalkan sebagai bukti ini adalah hakikatnya milik umat Islam. Ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dan di sana fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'u hawa. Maksudnya mereka tidak boleh buang walaupun mereka claim ini adalah tempat suci mereka, kerana di sinilah last supper Nabi Isa alaihissalam. Dan sekarang kita akan menuju ke makam Nabi Daud alaihissalam. Kita tahu Nabi Daud adalah Nabi Bani Israel dan mereka mendakwa Nabi Daud itu Nabi mereka, dan jika diikutkan memang benar Nabi Daud adalah Nabi Bani Israel dan juga Nabi umat Islam. Subhanallah. Kita menerima Nabi Bani Israel dan kita ada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka hanya menerima Nabi Bani Israel, tidak menerima Nabi kita. Itulah perbezaan. Kerana itu mereka takkan ziarah makam Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengiktiraf. Kita menziarahi semua para Nabi. Kerana mempercayai Nabi adalah satu daripada rukun iman. Betul, 25 Nabi. Sini rumah Nabi Daud. Nabi Daud dimakamkan sama macam Nabi Muhammad di biliknya. Inilah bilik dan rumah Nabi Daud AS, dan Nabi Daud wafat di sini. Subhanallah. Memang tempat ni tempat yang tidak ada pertikaian, memang sahih. Alhamdulillah, kita sedang berada di dalam masjid yang dinamakan Masjid Nabi Yunus alaihi salam. Masya Allah, sangat unik sebenarnya. Masjid yang mana menyediakan sofa. Maksud saya, ni satu idea yang baik sebenarnya bagi orang tua, orang yang tidak sihat. Dan kita orang muda pun selesa duduk lama-lama untuk baca Quran, untuk berehat. Barakallah, subhanallah. Sekarang kita akan menziarahi makam Nabi Yunus alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum ya Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ketika Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan Nun, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada disembah, tiada tempat meminta pertolongan melainkan Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri dengan perbuatan salah, dosa, maksiat kita mengakui. Dalam ayat Quran yang beritahu zulumat. Nabi Yunus minta ampun sebab dia kata dia buat salah sebab dia tinggalkan kaum dia. Dan diceritakan kat sini 3 kegelapan yang Nabi Yunus ada. Kalau kita tengok ada gambar kapal. Kat kiswah dia tu ada gambar kapal. 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, iaitu yang pertama, kegelapan di dalam gelap malam. Kedua, kegelapan berada di lautan yang sangat dalam. Makin dalam makin gelap, Ustazah. Betul. Dan ketiga, kegelapan duduk di dalam perut ikan. Ada cahaya langsung. Maka Nabi Yunus minta doa dengan Allah dengan mentauhidkan Allah. La ilaha illa anta. Kemudian ditasbih. Subhanak. Kuntu minaz zalimin. Dia mengaku salah. Ya. Taubat adalah mengaku salah. Bertaubatlah seperti Nabi Yunus yang mengiktiraf salahnya sendiri. Allahu Akbar. Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun selama 40 hari. Tak berhenti mengulang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kesalahan Nabi Yunus pasti tidak sebanyak kesalahan kita yang begitu banyak. Tapi Yunus memohon secara berterusan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat sungguh-sungguh. Dan akhirnya darjat Nabi Yunus AS diangkat lagi martabatnya di sisi Allah. Untuk kita naik darjat di sisi Allah, sebenarnya laluannya adalah istighfar, mohon taubat. Bukan dengan kita merasai bahawa diri kita ini baik, lebih baik, bagus dan sebagainya. Tetapi lagi mengaku tidak bagus, lagi mengaku berdosa, lagi mengaku hina, makam kita lebih dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mengaku hamba adalah lebih baik daripada merasa mulia. Masya Allah. Tangga ini adalah untuk kita menuju ke Masjid Nabi Ibrahim. Dan ada makam Nabi Ibrahim dan Sayyidatina Sarah. Subhanallah. Apa kita lihat sekarang ada makam Yusuf ya, iaitu makam Nabi Yusuf alaihi salam. Dan muslimin muslimat, kita tidak dibenarkan langsung untuk masuk ke makam Nabi Yusuf alaihi salam kerana ia adalah tempat ibadah yang mereka klaim khusus adalah untuk Yahudi sahaja. Saatnya kita akan menziarahi makam Nabi Ibrahim dan isterinya Sayyidatina Sarah. Allahu Akbar. Sayyidatina Sarah yang mana keseluruhan kecantikan wanita di dunia ni ada pada dia. Masya Allah. Tadi kita telah pun ziarah makam Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian makam isteri Nabi Ibrahim iaitu Siti Sarah, dan sekarang kita akan ziarah anak mereka iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Makam Ishaq alaihissalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Ishaq alaihi salam. Dan dituliskan di situ hadza maqam Nabiullah Ishaq alaihi salam. Allahu Akbar. Dan di sebelahnya muslimin muslimat adalah maqam isterinya Nabi Isa alaihi salam iaitu Rifqah. Subhanallah, Rifqah. Masya Allah, indah sekali. Masya Allah, kita boleh nampak hadza maqam as-sayyidah Rifqah radhiyallahu anha zaujatun nabiyillah Ishaq alaihi salam. Allahu Kita Akbar. masih di masjid yang sama. Ya. Yang mana dalam masjid ni ada Nabi Ibrahim, ada Siti Sarah, ada Nabi Ishaq, ada isterinya. Dan satu perkara kita kena faham, sebab itulah Nabi Ibrahim ini dipanggil Abul Anbiya, bapa kepada segala para nabi. Bila Nabi Ibrahim AS, dia ada anak dengan Siti Hajar. Dia ada 2 isteri kan, yang kita tahu. Siti Hajar ada anak nama Ismail, maka bermulalah keturunan Arab. Kemudian dengan Siti Sarah, walaupun Siti Sarah sudah tua, akhirnya Allah anugerah dan Allah kurniakan anak yang bernama Ishaq. Dan kita tahu daripada keturunan Nabi Ishaq inilah
lahirnya Bani Israel. Bani Israel. Kerana daripada Ishak lahirnya Nabi Yaqub. Yaqub diberi nama oleh Allah Israel. Ya Bani Yaqub bermaksud ya Bani Israel. Maka Arab dan juga Israel lahir daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Ini mimbar yang diberikan hadiah daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Allah Akbar. Mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Ini adalah Al-Ghar Syarif, gua yang mulia yang mana sebenarnya yang makam di atas dan kubur-kubur adalah di bawah ni. Asalnya dia di bawah ni, dia buat kubur ni untuk isterinya Sarah. Masya Allah. Dan seterusnya Ishak, Yaqub, Yusuf yang datang daripada jasad tu daripada Mesir. Masya Allah. Ya. Tuan-puan sekalian, kalau kita intai, kita boleh nampak di bawah sana ada lampu, ada cahaya. Subhanallah. Kalau boleh nampak daripada lubang ini. Masya Allah.